seorang pegawai penyelidik mempunyai 11 tahun pengalaman dalam kajian kultur tisu nanas, halia, pisang dan dabai. Kini memfokuskan kajian beliau bagi mengukuhkan penanaman nanas MD2, keningau diamond dan golden diamond melalui sulur sebagai bahan tanaman. Selain daripada itu, Miss Annie juga merupakan seorang pegawai pemeriksa untuk skim pengesahan bahan tanaman nanas. Over to you, Annie. Okay, thank you, Puan Haja Asma. Sebelum saya start, semua dengar suara saya lah kan? Ya, clear. Okay kah? Okay, Slide semua ada, screen. ada. Semua okay. Alright. Okay, then saya akan start. So, ada topik petang kita ni. Selamat petang tuan dan perempuan. Nama saya Amy. Saya rasa ada yang dah kenal saya lah. Ada yang belum. So, introduce myself. Saya ialah pegawai penyelidik dari Pusat Penyelidikan Pertanian Semenggok. Saya kadang-kadang ni bila saya bagi tugas, I terlalu excited, saya akan laju. Kalau terlampau laju, sila stopkan saya. Bagi tahu saya akan slow down sikit. So, topik saya petang ini, saya akan kongsi sedikitlah tentang variety nanas dan ciri-cirinya. Macam mana kita nak identify nanas. So, nanti saya akan terangkan sedikit pengenalan, kumpulan nanas, ciri morfologi nanas, ciri morfologi daun dan buah, variety nanas di Sarawak. Kita akan share, kongsi 9 jenis nanas lah dan perbandingan ciri kualitatif variety nanas. So sedikit background pasal nanas, kita semua tahu nanas lah kan, yang merupakan tanaman monokot dari keluarga Bromeliaceae. So setiap variety mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti kedudukan buah, bentuk buah, sebaran anthocyanin, duri, ada duri, tiada duri dengan kandungan gula. Anthocyanin ni sebenarnya ialah pigmen merah. Jadi Miss Lai dengan Cik Najwa dengan Puan Haja Asma tadi ada sebut. Ia sebenarnya salah satu ciri untuk kita identify variety nanas. Sebab ada variety yang tidak ada anthocyanin. So far Jabatan Pertanian telah mendaftar 11 jenis 11 variety nanas lah. Kita tengok jadualnya. Bagi kod pakai nombor AC1 hingga AC11. Tapi the latest punya kalau tidak silap sudah ada AC12. So AC1 ialah Morris yang selalu kita dengar, Morris atau nanas sarike atau nanas madu. So AC2 ialah Sarawak atau nama lain nanas pau. So nanas Sarawak sebenarnya bukan nanas yang ada di Sarawak. Nanas Sarawak sebenarnya ialah nanas pau. Sebab ada orang confuse-nya tanya saya, nanas Sarawak mean nanas yang ada di Sarawak? Sebenarnya bukan. Nanas Sarawak refer to nanas pau. So AC3 gandol jarang kamu jumpa di Sarawak sini. Mas Pine AC4 pun jarang jumpa. So far I belum pernah jumpa di Sarawak lah Mas Pine. Tapi banyak di Semenanjung. AC5 Josephine, Johor Sarawak Pineapple-nya kacau. AC6 Yankee ada di Sarawak tapi bukan ditanam secara besar-besaran. Orang tanam pun sebab hobinya tanam sikit-sikit di belakang rumah untuk makan saja. AC7 Morris Gajah, AC8 N36 ini biasalah kalau pergi Samarahan, pergi Asajaya memang banyak N36 untuk sesuai dimakan segar atau dibuat jus. AC9 ini kita memang baru-baru ni memang selalu dengar lah MD2. So hot ni masih hot cake lah di Sarawak. AC10 View of Sunset-nya saya sendiri belum pernah jumpa nanas ni di Sarawak. Tapi nya dah diregister. AC11 Madu Kaca. AC12 ialah Keningau Diamond. So sebelum kita identify nanas, kita kena tahulah nanas itu falls under kumpulan apa. So kumpulan nanas boleh dibagi kepada 3, iaitu Cayenne, Queen dengan Red Spanish. Bezanya sebenarnya ialah duri. Kalau kumpulan Cayenne means margin daun tidak berduri atau berduri sedikit di hujung daun. So contoh nanas ada nanas Sarawak, N36 dengan MD2.
kumpulan nanas queen terbalik dengan kain, nya berduri di sepanjang margin daun. Durinya tersusun teratur. Susunan duri teratur lah. So contohnya Morris atau Yankee. Kumpulan ketiga ialah Red Spanish. Dia berduri, tapi susunan durinya tidak teratur. So mungkin satu pokok tu ada daun berduri, ada tidak berduri. Dan susunan duri tidak teratur. Selalunya buahnya berwarna orange, jingga merah lah. Cantik dia punya buah. So ciri morfologi nanas. Keturunan variety nanas boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri morfologi seperti berikut. Yang pertama, sifat pertumbuhan pokok. Kedua, posisi duri pada margin daun. Ketiga, bentuk buah. Maksudnya, kalau kita nak identify nanas, kita tidak boleh just based on satu ciri morfologi. Contoh, saya hanya tengok buah, bentuk buah saja. Saya, ini bukan MD2, itu bukan nanas Morris. Kita kena pencirian berdasarkan beberapa ciri morfologi lah. Contoh tengok pokoknya, tengok daunnya, ada duri atau tidak ada duri. So, yang pertama sifat pertumbuhan pokok. Sifat pertumbuhan pokok untuk pokok nanas boleh dibagi kepada 3 jenis, iaitu menegak, separa menegak atau melempai. Kebanyakan nanas di Sarawak atau kebanyakan nanas memang jenis para menegak lah. Yang kedua, posisi duri pada margin daun. Kalau kita tengok pokok nanas kita kan ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Ada berduri sedikit di pangkal saja, ada yang berduri di hujung. Ada yang berduri di pangkal dan hujung atau sepanjang margin. So ini penting duri bagi saya lah. Duri ini penting lah, agak penting untuk kita buat identification for variety nanas. Yang ketiga ialah bentuk buah. So kalau kita tengok buah nanas ni macam-macam shape. Ada yang shape horn, ada yang cone ke silinder, ada yang shape silinder, elliptic dengan bulat. Saya ambil contoh lah, buah shape bentuk buah ni sebenarnya dia hanya boleh jadi salah satu ciri untuk kita identify variety nanas ya. Saya ambil contoh MD2. Kadang-kadang kita tengok buah MD2 mungkinnya bulat, mungkinnya cone. Disebabkan banyak faktor lah. Salah satu faktor sebab baja. Kalau kamu kurang baja, mungkin nanas MD2 kamu yang sepatutnya silinder akan jadi cone. Kalau kamu terlebih baja, badan buah tu akan besar, crown kecil. So dia akan jadi elliptic. So bentuk buah ni boleh dijadikan indikator apabila keadaan tempat kita tanam tu dia tidak ada stres, dia cukup baja, semua normal lah. So bentuk buah tu boleh dijadikan indikator. Bukan kita tidak boleh cakap itu bukan MD2 sebabnya bulat. Disebabkan mungkin faktor lain lah. So kita kena cek ciri morfologi yang lain, contohnya daun, wujud atau tidak anthocyanin. So ciri morfologi daun dan buah sangat penting untuk kita buat identification. For example, daun. Warna daun nanas selalunya hijau, hijau pudar, hijau gelap, atau ada ungu gelap sedikit. Hijaunya sebenarnya warna daun sebenarnya tak banyak beza lah. Tapi kehadiran dan keamatan anthocyanin ni sangat penting. Sebab bukan semua jenis nanas ada anthocyanin. Anthocyanin selalunya hanya wujud atau kita nampak di permukaan atas daun saja. Bawahnya jarang ada. Kebanyakan nanas permukaan daun saja ada anthocyanin ni. So ada yang kuat, ada yang kurang kuat lah. Kamu nampak kalau dia kuat means agak merah lah kamu punya pokok nanas. Anthocyanin ni apabila pokok kamu stres, dia akan nampak. Dia akan sangat nampak memang sangat ketara lah. For example, kalau MD2 kan, tadi Miss Lai ada sebut, kalau MD2, dia memang jenis variety nanas yang tidak ada anthocyanin. Tidak ada anthocyanin. So, walaupun dia stres, dia kurang baja, dia diserang penyakit pest, daun nanas kamu tidak akan tukar merah. Kalau diserang penyakit pun dia akan tukar kuning atau jadi brown color lah, lepas tu kering. Tidak akan jadi merah.
Kalau MD itu kamu lepas diserang penyakit atau stres, dia tukar warna merah, kamu kena question mark lah. Mungkin variety yang kamu tanam salah. So, this anthocyanin sebenarnya salah satu indikator yang penting lah untuk kita identify nanas. Daun duri pun penting. Duri kadang-kadang ada di pangkal saja, ada di apex saja. Susunan duri kadang-kadang teratur, tidak teratur. Saya ambil satu contoh. Kenapa duri ini penting? Nanas Morris, pokok nanas Morris dengan pokok nanas pada sebenarnya kalau tidak ada buah, dia nampak sama. So even saya kadang-kadang pun kena mungkin confused. Mana satu ialah nanas pada, mana satu ialah nanas Morris. Tapi bila kita tengok betul-betul duri dia, kita dapat identify. So duri nanas Morris lebih tajam, dia lebih padat lah. Kalau nanas padanya kurang, dia ada longgar-longgar sikit lah, dia padat sangat. So dari sana kita dapat identify lah, okay, ini mungkin nanas Morris, itu ialah nanas pada. So duri penting sebenarnya. Warna duri kurang penting lah sebab kebanyakan duri memang warna merah. Buah warna dominan kulit. Selalunya buah kalau belum masaknya memang hijau. Kalau dah masak memang kekuningan atau merah jingga. Hanya beberapa jenis buah variety nanas yang dia masak masa buahnya masih hijau. Contoh, salah satu nanas sawit. Bila buahnya hijau, sebenarnya dia dah masak, kita boleh makan. Kalau kita tunggu sampai dia kuning habis, dah overripe. Another variety ialah nanas vario. Kalau dia masih hijau kan, kita tengok dia punya mata, daun mata sana dah kering-kering, dah kelat, start macam dah kering, dah masak sebenarnya. Kalau kita tunggu sampainya kuning, memang dah overripe. Dia punya eating quality ada kurang. Variety lainnya, nanas keningau diamond pun sama. Kalau dia hijau sikit, kita makan kan memang manis. Kita tunggu sampai kuning sangat, mungkin dah lalu lah. So, saya nak introduce sedikit variety nanas di Sarawak. Sini saya hanya kongsi 9 jenis nanas yang biasa kita ada jumpa di Sarawak sini. Jenis variety pertama ialah variety Morris. So, ini nama lain nanas sarike, nanas madu. Kenapa ada banyak nama yang beza ni? Kalau di Semenanjung kan kita panggilnya Morris, jarang kita panggil nama nanas sarike di Semenanjung. Tapi kalau di Sarawak kita akan panggilnya nanas sarike. Nanas madu sebenarnya ialah nanas yang tanam di madu di Daro sana, bahagian Daro sana. Nanas madu hanya akan dipanggil nanas madu kalau dia asal dari Daro, muka area sana. So itulah bezanya lah. Tapi kalau dari segi kita tengok ciri-ciri morfologinya kan susah. Memang kamu tak dapat bezakan. Pokoknya memang serupa. Duri pun sama, buah pun sama, semua sama. So cuma location yang lain lah. Kalau nanas madu selalunya yang dari Daro tu kita panggilnya nanas madu lah. Yang di Samarahan, Asajaya mungkin kita panggilnya nanas sarike. Tapi ada juga lah orang panggilnya yang nanas Morris. Dari kumpulan Queen, maksudnya pokok dia penuh duri lah. Buah berbentuk kon atau kon kelinder. Berat buah lebih kurang 1.5 kg. Tapi kalau kita jaga dengan betul, mungkinnya besar lagi lah buah ni. Yang paling penting tipsnya, buah nanas ni dia banyak sulur. Dia banyak sulur. Masa dia ada bunga, ada buah, banyak sulur. Kalau kita mau buah yang besar, kita mungkin boleh buang sikit sulurnya lah supaya buahnya besar. So kandungan gula lebih kurang 15 hingga 17 brix. Ini kalau kita tanam di tanah mineral. Kalau tanam di pit soil mungkinnya kurang lah. Mungkin 11 sejak hingga 14. So tabiat pertumbuhan pokok adalah separa menegak. Kedudukan buah terlindung. Pokok ni kalau dia stres atau dia diserang penyakit memang obvious. Merah dia memang nampak. Anthocyanin tu memang dia akan appear lah dengan banyak. Kita nampak pokok tu memang datang merah, tiada hijau lagi. So next ialah variety N36. Ini pun kita biasa jumpa kalau pergi
Sungai Mata. Sungai Mata banyak tanam variety ini. And variety ini sesuai dibuat jus lah. Sebabnya masam manis. Kalau MD2 dia manis. So mungkin ada orang tak suka. M36 ni sesuai buat jus sebabnya masam manis. Dia sebenarnya ialah nanas hybrid antara Gando dengan variety Sarawak. So kumpulan Cayenne means dia memang tidak duri lah atau berduri sedikit. Macam mana nak identify variety ini? Paling senang kamu tengok jumbonya. Selalu macam mana saya cam variety ini? Saya tengok jumbonya sebab crownnya memang panjang. Selalunya crown untuk variety N36 besar. Tapi dia lembut-lembut, daunnya lembut-lembut, dia akan melengkung ke bawah macam ni. So selalunya nanas lain dia tidak ini. Kita tengok crownnya, kita akan tahu oh ini nanas N36. Buahnya lebih kurang 1.5 to 2 kg. Macam ni. Ini pokoknya kita tengok crownnya lah. Kalau kita tengok crownnya memang dia punya daun panjang dan macam lembut lah melengkung ke bawah. Kandungan gula lebih kurang 12 hingga 14 brix. So, dia punya pertumbuhan pokok, tabiat pertumbuhan pokok juga separah menegak. Kedudukan buah terlindung. Dia ada anthocyanin variety ini. Dan memang obvious lah, memang obvious nampak. Walaupun dia tidak ada stres. Kalau tanam pit soil memang nampak merah tu. So, ni nanas ketiga ialah MD2. Saya rasa semua orang dah biasalah kan sekarang dengan variety ni. Sebenarnya ni nanas hybrid. Nanas hybrid 5 jenis variety lah, 5 variety sebenarnya. Soalnya nanas hybrid kumpulan Cayenne meansnya tidak berduri atau berduri sedikit. Tapi sebab dia MD2 ni ialah nanas hybrid, dia sangat apa orang cakap macam sensitif lah. Dia sikit stres, durinya mau keluar balik. Sebab salah satu parentsnya queen. Queen ialah penuh duri. So, nanas MD2 ni kalau dia stres, duri dia akan appear. Dia akan suddenly macam jadi queen. Tapi sebenarnya disebabkan stres lah atau kurang baja atau cuaca terlampau panas, terlalu kering. Kalau kita tengok gambar ni, ini ialah buah dari overseas. Ini ialah buah yang perfect. Buah MD2 yang sepatutnya. Lepas kita tanam, kita akan dapat buah macam ni. Dia punya nisbah badan buah dengan crown should be 1:1. Nisbahnya, ratio-nya should be 1:1. Kalau dekat sini, Sarawak sini, kita tengok kadang-kadang MD2 kita crown besar, panjang, lebih panjang dari badan buah. Kadang-kadang crown-nya terlampau kecil. Bagi saya lah, banyak faktor lah. Salah satu, kalau kamu perasan, kamu tengok, kamu pergi visit ladang MD2 ni, kalau dia tidak jaga rumpai, selalunya kamu jumpa banyak buah yang agak kecil dengan crown besar. Sebab dia dilindung rumpai terlalu banyak, so dia perlu cahaya. Selalunya kamu akan jumpa buah kecil, crown besar. Kalau kamu jumpa crown kecil-kecil yang kontot-kontot tu, selalunya badannya besar, buah besar. Sebab mungkin dia letak baja high K. So kamu akan dapat buah besar dengan jumbo yang pendek. So sebenarnya banyak faktor lah menyebabkan saiz dengan bentuk buah kita jadi lain. Tapi yang sepatutnya MD2 ni dia buah berbentuk silinder. Okey, jumlah mata lebih kurang 120 hingga 160 mata lah. Dia punya kandungan gula 11 hingga 14 brix. Ini ialah nanas MD2 yang tanam di pit soil. Kalau tanam di mineral soil, kamu boleh dapat 16 hingga 19 brix. So lebih manis lah kalau tanam nanas MD2 di tanam mineral. Tabiat pertumbuhan pokok adalah separah menegak. Kedudukan buah terlindung. So memang tiada anthocyanin lah pada daun. Kalau kamu beli sulo, kamu nampak sulo, daun tu ada merah-merah, pigmen merah tu. Itu confirm bukan MD2 lah. So next adalah variety Josephine. Variety ni kalau kamu pergi Samarahan sana, kamu akan jumpa banyak lah. Selalunya mungkin 3 biji atau 1 tompok RM10. Inilah sebab buahnya kecil aja. 1 hingga 1.3 kg
kalau dekat Semenanjung kan ya popular lah. Kalau dekat Sarawak sini, dia kurang sambut tanah. Mungkin sebab dia punya buah terlampau kecil. Tapi color buah ni cantik. Dia warna merah jingga kalau masak. So selalunya kalau New Year kan orang suka buah ni sebabnya nampak merah. Kumpulan Spanish, Red Spanish. So jumlah mata lebih kurang 100 hingga 120. Kandungan gula 16 hingga 17 Brix. Ini kalau ikut paduan pengesahan anak benih clone variety nanas. Saya sendiri collect kurang dari inilah, lebih kurang 11 hingga 14 saja dia punya Brix. Maksudnya kalau tanam di tanah gambutnya mungkin siklah manis sangatlah. So tabiat pertumbuhan pokok adalah separa menegak. Kedudukan buah menonjol. Dia punya duri merah dan tidak teratur. Dia ada anthocyanin juga. So senang nak identify variety ni sebab buahnya memang ada lain sikit daripada nanas lain. So next ialah variety Sarawak atau nama lain nanas paung. Under kumpulan kayen. Maksudnya pokok ni tidak berduri atau berduri sedikit. So selalunya kalau dulu-dululah kita selalu jumpa nanas paung, buah nanas paung di kampung kan selalunya besar. Memang besar sampai 4 kg pun ada. Tapi sekarang kalau kamu pergi supermarket, kamu pergi tepi jalan, kamu beli nanas paung ni, dia tidak besar. Dia mungkin dalam 2 kg. Salah satu sebab saya rasa sebab dia orang kalau variety ni dia kalau tidak di-induce hormon bunga, dia akan lambat bunga. Kalau dia sampai mungkin contoh kan ada juga yang sampai 2 tahun baru dia bunga. So kalau kita tanam secara komersial, kita bagi hormon dalam mungkin masa 7 bulan, 8 bulan, buahnya memang kecil lah, tidak besar lah. So sebenarnya depend masa kita letak hormon tu, tempo kita tanam tu. Kalau buah besar mungkin kamu kena lambat sikit lah nak letak hormon pil anak ke atau dia punya hormon bunga tu lah. Etro atau etrofon. So dia punya kandungan gula lebih kurang 14 hingga 17 Brix. Tabiat pertumbuhan pokok adalah separa menegak dan kedudukan buah menonjol. Ada anthocyanin tersebar dari bahagian tengah daun ke apex. Nanas ni kalau kamu tengok dia punya daun kan sangat keras. Dia punya anthocyanin pun ada di tengah-tengah daun tu. Dia memang keras dan pokoknya besar. So kita kena tengok pokok induknya lah untuk identify variety ini. Yang variety ke-6 ialah variety pada atau sawit. Yang nanas sebelum ni yang saya sebut tadi ada juga hybrid kan, tapi nya hybrid artificially lah, nya manpower yang pergi hybridnya. Nanas pada atau nanas sawit ni sebenarnya dia hybrid semula jadi. Dua variety madu dan paun dijumpai oleh Encik Pada bin Isud. Sebab tu kadang-kadang ada orang panggil nanas pada atau nanas sawit lah, asal dari Dalat Muka. So kumpulan Queen. Pokoknya penuh dengan duri. Buah berbentuk kon ke silinder. Kalau kamu ini variety ni pun senang di identify lah sebab buahnya macam sawit lah, nya besar macam sawit. Berat buah boleh sampai 4 kg. Kadang-kadang kalau besar tu boleh sampai 5 kg. Tapi so far yang paling berat saya jumpai adalah 4 kg lah. Buah berbentuk mata berbuah timbul. Dia punya warna buah hijau tua. Kadang-kadang orang nak dapat buah yang lebih besar, dia buang dia punya crown supaya buah tu besar lagi. Kandungan gula lebih kurang 17 hingga 23 Brix. Maksudnya sangat manis. Sebab tu variety ini dia tidak dapat simpan lama. Kalau tanam di pit soil mungkin dalam 3 hari, 5 hari you mesti makan. Kalau tidak dia memang akan keluar, kadang-kadang keluar air, kadang-kadang dia macam dah start buruk. Walaupun luarnya masih hijau. Itu sebabnya dia punya kandungan gula terlampau tinggi. Pertumbuhan pokok adalah separa menegak. Kedudukan buah terlindung lah. Kalau kita tengok gambar sana lah, itu ialah buah nanas sawit atau nanas pada.
dia ada anthocyanin sebelah ke arah apex. Kalau dia stres, merah tu memang nampak lah. Kalau dia tiada stres, daunnya memang hijau macam hijau hijau lumut macam tu lah, hijau tua lah. So variety ketujuh ialah variety Barrio. So asal dari Barrio, kumpulan kayen, maksudnya tidak peduli lah, buah berbentuk silinder. Buah lebih kurang 1.3 to 1.6 kg, tapi saya rasa ada lebih berat dari ini. Cuma kalau kita tanam di lowlands ini, dia lebih kurang 1.3 to 1.6 kg. Warna buah hijau tua, mata tidak timbul. First time saya tengok, saya jumpa nanas Barrio ni kan, saya rasa dia buahnya agak serupa macam MD2, tapi pokoknya macam nanas paung. Sebab dia pun ada anthocyanin merah-merah. Nah, buah ni sangat manis. Masanya hijau memang dah manis lah, dah masak. Kalau kita tunggu dia sampai kuning, overripe sudah. Kandungan gula lebih kurang 18 hingga 21 brix. Tapi ada satu masalah lah, sebabnya Highland variety, bila kita bawa ke lowlands sini kita tanam, kadang-kadang kita induce flowering hormone, dia tidak mau bunga. Bila dia tidak mau bunga, pokok tu akan tumbuh jadi panjang. Itu masalah dia lah. Bila cuaca tidak cun, dia susah nak bunga. So dia Highland variety. So tabiat pertumbuhan pokok adalah separa menegak. Kedudukan buah terlindung. Kita tengok daunnya. Dia punya merah hanya dia anthocyanin hanya terdapat di bahagian tengah daun saja. Tepi margin tidak ada. So itu saya cakap ini agak serupa nanas paung tadi. Cuma nanas paung punya daun keras lah. So next, saya rasa baru-baru ini kita since last year lah, saya first dengar variety ini, variety keringau diamond. Sekarang saya rasa banyak ditanam di Miri dan juga Limbang. So sebenarnya dia asal dari Kinarut Sabah. Dia dari Sabah lah, kumpulan Spanish, red Spanish. Buahnya berbentuk silinder. Tapi saya tengok ada banyak juga yang cone ke silinder. Soalnya antara silinder atau cone ke silinder. Buahnya lebih kurang 1 kg hingga 1.8 kg. Warna buah ialah jingga merah kalau masak. Tapi buah ni, masa dia masih hijau, memang dah manis lah. Kita tengok pokok dia. Dia punya daun bukan merah lah, ini ada ungu-ungu sedikit, ungu gelap. So itu salah satu beza variety ni dengan our local variety lah. Jumlah mata lebih kurang 100 hingga 180. Yang salah satu kebaikan nanas keningau diamond ni, selain dia sangat manis, dia punya mata, kedalaman mata agak cetek lah. Means you just peel off sikit, mata tu dah hilang macam MD2. Sebab tu orang suka variety ni, dia memang manis. Kandungan gula lebih kurang 11 hingga 20% brix. Dia sebenarnya dia macam ada serupa Barrio juga. Kalau kamu, sebab dia dari Keningau Sabah. Sebenarnya dia Highland lah, consider Highland area lah. So kalau cuaca yang sejuk, kita punya buah kualiti tu memang manis lah. Tapi bila tanam di lowlands sini, dia macam ada saya rasa ada kurang sikit lah. So sesuai dimakan segar sebabnya memang manis. Kalau kamu pernah cuba makan dia punya tangkai tu kan, tangkai tu boleh makan macam tebu. Dia sangat crispy, tapi kalau kamu kuning baru makannya tidak crispy lagi lah. So kalau hijau kita makannya crispy. Cuma lepas harvest, kalau dia masih hijau kita makan, ada orang yang sensitif tu, mungkin kamu akan rasa lidah kamu sakit. Itu wajarlah saya rasa yang saya tidak suka sebabnya buat lidah kita sakit. Tapi kalau kita tunggu sampai nanas tu kuning, tidak kita rasa lidah kita sakit. Okay. So tabiat pertumbuhan pokok separa menegak. Kedudukan buah menonjol. Dia ada duri ya. Dia ada duri tapi duri tidak sekata. Anthocyanin pun ada. Bila dia stres baru pokok tu akan jadi macam merah. Kalau dia tidak stres, kamu nampak pokok tu macam ungu gelap lah.
So sekarang bila sebut keningau diamond, orang akan tanya, how about golden diamond? Dua ni kan sebenarnya kalau kita tengok gambar dekat sini, memang you suruh saya bezakan pun saya susah nak bezakan dua ini. Yang sebelah kiri ialah keningau diamond, sebelah kanannya ialah golden diamond. Kalau kita tengok rupa saja, memang agak serupa lah, macam sama lah. So sekarang kita masih nak cuba carilah apa beza atau apa ciri-cirinya. Lepas tu kita pun ada hantar untuk identify pakai fingerprinting lah, pakai DNA lah. So far resultnya kita masih tunggu lagi result lah. Mungkin ada beza sikit. Yang confirm keningau diamond asal dari Sabah, golden diamond dari Taiwan. So jangan mix lah. Sebab keningau diamond sudah register. So ini ialah keningau diamond dengan golden diamond. Kalau tengok rupa aja tanpa buah memang serupa lah. Ia pun daun ungu gelap. Last ialah variety Yankee. Variety Yankee ialah nanas Selangor sweet. Ada satu masa memang sangat popular di Selangor sana, di Semenanjung, kumpulan Queen, tapi jarang orang tanam secara komersial di Sarawak sini. So far orang tanam sikit-sikit untuk makan aja. Salah satu sebab variety ini dia tidak manis sangat lah sebenarnya. Dia tak manis sangat. Shape-nya pun tidak cantik. Kalau you nak packing masuk untuk ekspor, you nak pack dalam kotak, mungkin susah sikit lah sebab dia cone. Bentuk buahnya cone. Kamu masuk dalam kotak ada susah sikit lah. Dan buahnya tidak besar sangat. 1 hingga 1.3 kg. Warna buah hijau gelap. So ini jarang kamu jumpa di sini, tapi adalah pernah saya tahu ada orang tanam, cuma bukan secara komersialnya. So kandungan gula 11 hingga 14 brix. Dia banyak suluh tangkai, macam nanas Morris atau nanas madu. Pertumbuhan pokok adalah menegak, kedudukan buah menonjol. Dalam gambar lah, itu buah Yankee. Ada anthocyanin. So far daripada banyak-banyak 9 variety nanas ni, hanya satu jenis nanas yang tidak ada anthocyanin, iaitu MD2. Sebab tu agak senang jugalah kita nak identify MD2 sebab dia tidak ada anthocyanin. Kalau ada anthocyanin confirm, bukanlah MD2. Okey, ini adalah perbandingan ciri kualitatif variety nanas. Kalau kita hanya tengok, kita hanya identify sebiji nanas saja, susah kamu nak identify variety-nya. Tapi kalau kita ada banyak, kita boleh compare, senang lagi kita identify variety nanas tu. So macam ni lah kita bandingkan. Senang lagi kita identify. Kalau tengok satu buah saja, ada susah sikit lah kita nak identify. So, saya rasa itu saja dari saya. Thank you.